اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada suatu hari Nabi SAW keluar daripada rumahnya dekat-dekat nak wafat. Nabi keluar dari rumah, Nabi kata, Nabi jumpa dengan sahabat bapa Nabi keluar. Sahabat kata, kami rindu kepadamu ya Rasulullah, nak dengar engkau ceramah, dengar majlis ilmu. Nak dapat ilmu daripada Nabi Muhammad. Dah banyak hari Nabi tak mengajar. Lalu Nabi SAW duduk dengan para sahabat ramai-ramai. Nabi tanya satu soalan. Nabi kata, wahai sahabat-sahabatku, cuba khabarkan kepadaku siapakah yang paling mulia di sisi Allah. Sahabat-sahabat semua terdiam. Tiba-tiba ada seorang dia angkat tangan, dia jawab, mungkinkah malaikat itu yang paling mulia ya Rasulullah? Rasulullah kata, wahai sahabatku, malaikat sememangnya mulia di sisi Allah, tetapi khabarkan kepadaku yang paling mulia di sisi Allah. Nabi ulang banyak kali, seorang sahabat bilang angkat tangan, mungkinkah nabi-nabi dan rasul-rasul itu adalah yang paling mulia ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW kemudiannya bersabda, nabi-nabi dan rasul itu sememangnya mulia di sisi Allah, tapi cuba khabarkan kepadaku siapakah yang paling mulia. Lalu seorang sahabat pula bangun, dia kata, mungkinkah kami ya Rasulullah, kami sahabat-sahabatmu, kami berjuang bersama-sama denganmu, kami susah senang bersama dengan engkau ya Rasulullah, mungkinkah kami yang paling mulia? Lalu Rasulullah kata, wahai sahabat-sahabatku, kamu sememangnya mulia di sisi Allah, tetapi khabarkanlah kepadaku siapakah yang paling mulia di sisi Allah. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah, semua sahabat tak boleh jawab dah, tak tahu dah jawapan apa. Tak tunduk lah. Tiba-tiba baginda Nabi SAW apabila melihat sahabat tak mampu nak jawab, Nabi pun bersabda, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka-mereka daripada kalangan umatku. Mereka hidup jauh setelah kewafatanku, tetapi mereka beriman dengan aku. Mereka ikut jejak langkah kehidupanku. Itulah manusia paling mulia. Agak-agaknya tuan-tuan, Nabi merujuk kepada siapa? Merujuk pada siapa? Merujuk pada kita. Tetapi kalau kita kaji balik, layakkah kita bergelar manusia paling mulia? Allahu Akbar. Auratnya kita tak jaga, aurat isteri kita, anak-anak kita tak jaga. Mungkin kita yang jaga, tapi masih ada ramai-ramai lagi yang tak ambil tahu pasal agama. Ramai orang tak ambil tahu pasal pendidikan agama. Saya belajar sekolah pondok ya tuan-tuan. Belajar sekolah pondok ya, saya duduk di pondok Lanai, Baling, Kedah. 10 tahun lebih duduk belajar pondok. Tapi Allah bagi, alhamdulillah, rezeki, semua orang ada rezeki, tak payah takut. Pasal apa? Manusia-manusia sekarang tuan-tuan tengok, orang belajar sekolah Arab, belajar pondok, boleh jadi menteri. Menteri-menteri ada di Malaysia ni pun. Sebahagiannya daripada orang-orang yang belajar sekolah agama. Boleh jadi menteri pun, tak ada masalah. Hebat Tuhan bagi rezeki kepada orang yang belajar agama. Tak ada ketinggalan pun. Kadang-kadang pendidikan kita abaikan, anak-anak kita punya pendidikan agama. Sampai ada orang setengah-setengahnya sanggup hantar anak dia belajar kepada orang-orang bukan Islam. Tadika hantar orang bukan Islam. Sekolah rendah hantar kepada orang bukan Islam. Akhirnya anak kita membesar tak faham agama. Bila tak erti agama, mai jumpa ustaz. Assalamualaikum ustaz. Boleh tak ustaz tolong pegang kepala anak saya? Ustaz jampi ustaz kepala dia ustaz. Suruh jampi kepala anak dia. Mak Ahmad ni pun jambui Hollywood packer, tudung tak pakai. Bapa Ahmad ni pun pakai seluar panjang, seluar terkoyak ni. Rambut di belakang ada ekor bewak tu. Tu dia macam tu. Anak tu pun main ada ekor tu. Tuan-tuan cuba jawab, kepala siapa saya nak jampi dulu? Kepala siapa nak jampi? Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu saya katakan, kita hidup atas dunia, kita perlu jadikan Nabi Muhammad sebagai contoh. Belajar cara hidup Nabi Muhammad, makan minum cara Nabi Muhammad, tidur cara Nabi Muhammad, berpakaian secara Nabi Muhammad, nak bekerja seharian cara Nabi Muhammad. Ada seorang anak murid saya, kerja dia bawa lori.
Lori ini dia bawa daripada Penang sampai ke Genting Highland. Tiap-tiap pagi dia akan pergi pukul 8 masuk kerja, pergi dengan motor, parking motor dia kat pejabat dia bawa lori, dia pergi ke Genting Highland. Tengah hari dia sampai Genting Highland, dia ambil barang, dia balik. Tuan-tuan tahu dia ulang alik, bawa apa? Bawa mesin judi, mesin kuda. Tempat repair dia di Pulau Pinang, tempat main judi dia di Genting Highland. Satu hari dia main jumpa, saya jumpa dia. Dia nak main saya, dia main kuliah bawa kitab, dia lebam, pakai serban, pakai jubah bagus dah. Dia main jumpa saya, dia kata, saya tanya dia, main saya tanya nak sembang-sembang, saya tanya ada orang abang kata hang kerja bawa lori, betul ke? Lori apa? Dia kata lori bawa mesin dia. Tu saya kata tak boleh, sumber pendapatan kamu adalah haram. Sebab kamu bawa mesin judi. Kalau kamu bawa benda lain tak apa. Nah, Nabi dah pernah bersabda dalam satu hadis, yang buat arak, yang hidang arak, yang tolong bawa arak, yang tolong tuang arak, semuanya terlibat. Kalau arak pun sama juga dengan yang lain. Yang buka kedai judi, yang main judi, yang jadi bawa lori, bawa mesin judi, yang tolong repair mesin judi, semuanya terlibat dengan judi. Maka tuan-tuan, tengoklah kerja kita tu kerja apa. Kalau kerja kita alhamdulillah baik, alhamdulillah. Tapi kalau kerja kita terlibat dengan benda-benda yang haram, na'udzubillah. Tuan-tuan bagus dah di Malaysia ni, tuan-tuan kerja di Petronas. Salah satu daripada sumber pendapatan negara dan sebagainya. Kalau tuan-tuan kerja bagus dah. Cuma tuan-tuan kena tiun sikit kalau kokon ada benda-benda yang tersilap dalam kerja tuan-tuan. Sebab tuan-tuan dapat sumber pendapatan ni, ini sumber pendapatan. Kalau kerja tuan-tuan salah, sumber pendapatan tuan-tuan salah. Contoh begini, amanah diberikan kepada tuan-tuan masuk pukul 8, balik pukul 5. Tiba-tiba tuan-tuan main pukul 10, balik pukul 2. Contoh. Maka tuan-tuan adalah seorang pekerja yang tidak ada amanah. Hang claim gaji pukul 8, balik pukul 5. Hang kerja pukul 10, balik pukul 2. Kalau hang tu tak apalah, bos besar, nah memang hang di bawah pemerintahan hang, dah bagi kerja-kerja semua dah settle, lain cerita. Ni masalahnya kita memang bekerja, kita bukan majikan. Lalu kita bekerja dan kita claim lebih. Pendapatan kita haram, kita makan haram, anak isteri kita makan yang haram. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi kata ada satu orang baca doa, ya Rab, fa mat'amuhu haram. Dia makan daripada yang haram. Wa mashrabuhu haram. Dia minum daripada yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian dia isyarat pada penggunaan luar. Nah, sabun, ubat gigi, kerja-kerja naik motor, kereta kerja dia, sumber pendapatan dia daripada yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dia dibesarkan daripada sumber yang haram. Fa anna yustajabu lah. Macam mana Allah akan perkenankan permintaannya? Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita renung kembali di mana kesilapan dan kekurangan kita. Maka tuan-tuan, saya nak bawa satu kisah pada tuan-tuan, kemudian kita baca doa, minta selawat, kita balik. Boleh tuan-tuan? Boleh ke tak boleh ni? Nampak kuih lama, kuih serayat dah ni. Okey, harap-harap tuan-tuan tunggu sikit lagi. Jadi kita saya cerita satu riwayat hidup Nabi Muhammad. Kemudian saya masukkan terus dengan doa dan kemudian akhir kita baca selawat, kita berdoa. Boleh tuan-tuan? Okey. Tuan-tuan duduk dengan selesa, duduk sila ke apa bagi selesa. Pejam mata semuanya. Pejam mata semuanya. Dengar dengan telinga, masukkan sampai ke dalam hati. Tunduk sikit muka. Tak payah tengok. Tak ada apa-apa yang perlu kita tengok. Kita rehat sah. Dengar sebuah riwayat berhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pernah pada suatu hari dalam siri-siri kehidupan Nabi Muhammad di bumi Madinah, Nabi Muhammad SAW berulang kali pergi ke masjid. Pada suatu hari Nabi Muhammad melalui satu lorong. Lalu baginda Nabi SAW dihujani dan dilempari dengan najis unta. Baginda pulang ke rumah, salin pakaian yang lain dan kemudiannya pergi ke masjid melalui lorong yang lain. Keesokan hari baginda lalu di lorong yang sama, lalu baginda dihujani dengan najis unta.
Baginda pulang ke rumah dan kemudian salin pakaian dan pergi melalui lorong yang lain. Hari ketiga baginda lalu di lorong yang sama. Apabila baginda Nabi SAW sampai di kawasan yang biasanya baginda akan dilempari dengan najis unta, lalu baginda Nabi SAW keheranan melihat manakah lelaki yang sering melemparkan najis unta daripada bangunan atas rumahnya. Baginda Nabi SAW melihat lelaki itu tiada di tempatnya. Baginda bertanya kepada mereka yang berada di kawasan sekeliling, kemanakah pergi lelaki ini yang duduk di bahagian atas rumah? Jiran-jirannya menjawab, lelaki ini sedang sakit sejak semalam. Baginda Nabi SAW kemudian yang pulang menyediakan makanan. Baginda Nabi SAW kemudiannya sampai. Ketika berada di hadapan pintu rumahnya, baginda mengetuk pintu. Daripada dalam rumah kedengaran bunyi, siapa di luar? Aku di dalam ini sedang sakit tenat. Masuklah. Tiba-tiba daripada luar rumah kedengaran bunyi suara Nabi Muhammad. Aku Muhammad. Muhammad? Engkau Muhammad yang sering aku lemparkan dengan najis unta itu? Engkau tahu aku sakit sekarang ini, engkau datang untuk membalas dendam Muhammad? Masuk Muhammad, aku tidak gentar dengan engkau wahai Muhammad. Masuk dan balaslah dendam kamu ya wahai Muhammad. Bayangkan tuan-tuan suasana di ketika itu. Baginda Nabi SAW menolak pintu rumahnya perlahan-lahan. Lalu baginda Nabi SAW pergi menghampiri lelaki Yahudi yang sedang tidur terlantar. Baginda merapatinya sedikit demi sedikit. Baginda papa bangunkan dia. Baginda suapkan makanan ke mulutnya dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang. Sambil baginda katakan, aku datang kerana ingin menziarahi kamu yang sedang sakit. Benarkah aku untuk menziarahi kamu? Lelaki Yahudi itu terkejut, tergamam. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, siapakah sebenarnya engkau ini wahai Muhammad? Baginda Nabi SAW kemudian dia berkata, akulah Muhammad utusan Allah. Aku diutuskan kepada sekalian umat manusia supaya kembali menyembah Allah. Lelaki itu kemudian dia berkata, di saat tidak ada manusia yang datang menziarahi aku, apatah lagi menyediakan makanan dan menyuapkan ke dalam mulutku, engkau tampil Muhammad. Setiap hari aku lemparkan kepada engkau dengan najis unta makanan yang lazat yang engkau hidangkan untukku wahai Muhammad. Aku kasari setiap hari kepada engkau dan engkau berlaku lemah lembut kepadaku wahai Muhammad. Engkau menyaksikan bahawasanya aku ini adalah umat kamu wahai Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan tuan-tuan dan dirahmati Allah, akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Walaupun najis unta yang dilemparkan, tetapi makanan yang lazat yang dihidangkan. Cuba bayangkan dalam kehidupan kita, entah siapa yang pernah kita zalimi dalam hidup kita, entah siapa yang pernah kita kasari, entah siapa yang pernah kita mengumpat dan kita memfitnah, entah siapa yang dalam hidup ini pernah terburis hati, jiwa dan perasaan mereka. Marilah sama-sama kita tadahkan tangan ke langit semuanya, pejamkan mata, kita berdoa kepada Allah.
Saya doakan dan kemudian ya tuan-tuan aminkan di dalam hati. Bayangkan di saat ini kita berada di yaumul mahsyar. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah dengan dosa yang kita bawa yang menggunung tinggi selama ini? Marilah sama-sama kita katakan, mudah-mudahan kita doa kepada Allah, Allah ampunkan dosa kita. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa yang kami lakukan selama ini, sama ada dosa besar maupun dosa kecil ya Allah. Sama ada dosa yang kami lakukan, dosa secara sengaja ataupun secara tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah Al-Ghaffar yang Maha Pengampun. Tanpa pengampunan daripada-Mu, kepada siapa lagi yang akan kami harapkan untuk mengampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa yang pernah kami lakukan melalui mata kami melihat yang haram. Ampunkan dosa telinga kami mendengar perkara yang melalaikan kami daripada mengingati-Mu ya Allah. Ampunkan dosa mulut kami yang menuturkan perkataan-perkataan yang haram selama ini ya Allah. Ampunkan tangan kami yang mengambil hak orang lain, melakukan perbuatan yang haram. Ampunkan kaki kami yang sering berjalan ke tempat-tempat maksiat ya Allah. Ampunkan kemaluan kami yang pernah terlibat dengan yang haram. Ampunkan perut kami ya Allah yang pernah makan minum yang haram dan syubhat. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ampunkan ibu dan ayah kami ya Allah. Ibu yang melahirkan kami dan ayah yang membesarkan kami. Selama ini ya Allah kami menjadi anak-anak yang derhaka. Kami lupa tanggungjawab kami kepada ibu dan ayah. Ampunkan mereka ya Allah. Engkau tempatkanlah ibu dan ayah kami di tempat yang tinggi di sisi-Mu ya Allah. Sesungguhnya dalam hidup kami pernah menitiskan air mata ibu dan ayah. Engkau ampunkanlah kami ya Allah. Engkau ampunkanlah ibu dan ayah kami. Engkau ampunkanlah suami dan isteri kami ya Allah. Terkadang dengan sikap panas baran kami sering mengherdik, mencerca, memaki isteri kami. Satu-satunya manusia yang mengetahui kekurangan dan aib kami adalah isteri kami ya Allah. Isteri kami yang kami sering keluarkan kata-kata menghina, cercaan demi cercaan kepada isteri. Nabi SAW pernah bersabda, manusia yang baik di muka bumi ini ialah manusia yang baik dengan ahli keluarganya, manusia yang baik dengan istrinya. Kami sedar ya Allah selama ini kami tidak menjadi suami yang baik. Kami sedar selama ini kami belum menjadi seorang istri yang baik. Engkau ampunkanlah istri dan suami kami ya Allah. Engkau ampunkanlah anak-anak kami ya Allah. Engkau ampunkanlah kaum keluarga, sahabat handai, kawan-kawan kami semua yang berada dalam surau pada petang ini. Engkau ampunkanlah jiran-jiran kami ya Allah. Tanpa pengampunan daripada-Mu ya Allah, kami akan terus hanyut dan sesat. Kami akan disesatkan oleh hawa nafsu, syaitan dan dunia ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunkan semuanya. Tadahkan tangan tuan-tuan dan puan-puan. Katakan daripada suara hati kita. Setiap orang di kalangan kita berdoa kepada Allah. Keluarkan kata-kata daripada hati dan mohon kepada Allah. Silakan semuanya. Tadahkan tangan dan katakan kepada Allah, aku minta ampun ya Allah, astaghfirullah. Jangan terus-menerus menjadi manusia ego yang merasakan diri kita sempurna dan tidak mempunyai dosa dan kesalahan.
renung-renung kembali sejauh mana kita mendekati Allah, ataupun sebaliknya kita sibuk dengan urusan dunia dan kita jadikan urusan kita dengan Allah adalah perkara sampingan, sedangkan kita mahu kepada syurga Allah yang terbaik, tetapi kita kurangkan masa kita untuk bersama dengan Allah. Kita lebih banyak masa dengan makhluk, dengan manusia. Tentunya dirahmati Allah. Bayangkan wajah seorang demi seorang manusia yang ada dalam kehidupan kita, dan minta supaya Allah ampunkan mereka seorang demi seorang. Minta supaya Allah ampunkan mereka seorang demi seorang. Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Katakan kepada Allah, ya Allah, Engkau ampunkanlah ibu dan ayahku. Ya Allah, Engkau ampunkanlah anak-anakku, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jangan Engkau tinggalkan kami sendirian di dunia ini, ya Allah. Bimbing dan pimpinlah kami ke arah kebaikan demi kebaikan. Perlihatkanlah kepada kami yang baik itu baik, dan berikanlah kekuatan untuk mengamalkannya, ya Allah. Perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan untuk meninggalkannya, ya Allah. Kerana sesungguhnya yang maha mengetahui adalah Engkau Al-Alim. Engkaulah As-Sami' yang maha mendengar. Engkaulah Al-Basir yang maha melihat. Engkaulah ya Allah Al-Khabir yang maha mengetahui segala yang tersembunyi. Kami malu pada Engkau, ya Allah. Ampunlah kami, ya Allah. Berkat pada hari Isnin yang merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad ini, ya Allah, ampunkanlah kami, ya Allah, semua-semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau golongkan kami dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita baca selawat lagi sekali. Kita baca selawat ramai-ramai. Kita bangun berdiri semuanya. Silakan bangun berdiri semuanya. Pegang tangan semua. Pegang tangan semuanya. Tapi kali ini tuan-tuan kena keluarkan suara. Semangat sikit. Pegang tangan semuanya. Buat macam separuh bulatan. Pegang tangan semuanya. Sambil sedikit bayar badan kita. Bukanlah menari, tahayul sikit. Doa sikit pelan-pelan. Orang bagi lena. Okey. Kita tengok di skrin. Kita bacakan selawat ke atas Nabi SAW. Silakan. Oh, tak belum. Okey, lagi sekali tuan-tuan. Rasul
sebelum kita berpisah pada petang ini, saya nak minta tuan-tuan semua salam semut boleh? Boleh salam semut? Salam semut macam ni kan? Abang. Pipi kanan sekali, pipi kiri sekali. Boleh? 2 kali sudah lah, 3, 4 kali 2 apa? 2 kali ya. Siapa saya pun tak tahu dia buat 3 kali, 4 kali. Kanan sekali, kiri sekali, cukup. Boleh? Perlu. Dan katakan yang kawan-kawan di sini, pokok ada pegawai-pegawai, saya minta maaf kalau ada salah silap. Boleh tuan-tuan? Okey, silakan salam semua. Salam semua, perlu semua. Kanan, kiri semua. Jangan malu, jangan malu. Silakan salam semua. Sekadar ini saja tuan-tuan.